Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan permainan kami iaitu tajuk Najis dan cara menghilangkannya. Kumpulan kami mendapat tajuk ini daripada Kitab Ibadat Darjah 4. Saya akan pertama, An-Najah binti Abu KID 180504010. Yang membuat senarai kandungan, penghargaan, skop pengguna, membina permainan cari perkataan dan slide. Ahli kedua ialah Nurul Husna binti Azmi, KID 180504099. Beliau membina permainan logo permainan, biodata ahli kumpulan, pengenalan dan keperluan projek. Ahli kumpulan ketiga ialah saya, Nur Syarah Huda binti Muhammad Borhan, KID 180504093. Saya membuat poster hasil pembelajaran muka depan, media yang digunakan, kaedah pembangunan permainan dan kaedah penggunaan dalam kelas. Ahli seterusnya pula ialah Nur Ain Nazirah binti Muhammad Hairi, KID 180504086. Beliau membuat pengenalan permainan, antara muka permainan iaitu handout, cara permainan, carta organisasi dan skop permainan. Dan yang terakhir ialah susunan format. Seterusnya, terakhir ialah Siti Nur Nabila binti Hud, KID 180504116. Beliau membina permainan teka silang kata, borang soal selidik, penilaian borang soal selidik dan kesimpulan. Seterusnya, pengenalan permainan. Yang pertama ialah logo permainan. Logo permainan yang pertama ialah logo permainan teka silang kata, di mana logo ini untuk menunjukkan bagi permainan yang kami bina iaitu permainan pertama teka silang kata. Kami menggunakan bentuk shape di dalam Microsoft Word dan perkataan bagi tajuk setiap nama permainan ini kami menggunakan huruf Jawi. Contohnya logo yang kedua ialah logo permainan teka jalan benar. Bentuknya sama seperti tadi. Yang belah dalam ini menunjukkan bagaimana cara permainan itu akan berjalan. Jadi orang tengok je logo ini boleh terus tahu ini adalah logo bagi permainan teka jalan benar. Logo yang terakhir ialah logo permainan cari perkataan. Ini adalah contoh permainan. Ketiga-tiga ini konsepnya sama, menggunakan Microsoft Word dan
menggunakan shape sahaja. Okey, seterusnya adalah cara permainan. Cara bermain teka silang kata. Pertama sekali, murid perlu membaca soalan terlebih dahulu sebelum menjawab. Yang kedua, murid diberikan masa untuk memikirkan jawapan. Bagi menjawab setiap soalan, murid perlu menekan huruf yang telah disediakan menggunakan tertikus. Yang terakhir adalah murid diminta menjawab mengikut turutan soalan. Seterusnya adalah cara bermain teka jalan benar. Yang pertama, murid perlu membaca soalan terlebih dahulu sebelum menjawab. Yang kedua, bagi tahap 1 dan 2, murid perlu menekan kotak untuk menentukan jalan yang betul bagi menjawab soalan. Dan yang ketiga, manakala bagi tahap ketiga, murid perlu menekan gambar untuk memulakan perjalanan permainan itu. Kemudian murid perlu menekan kotak cabaran untuk melihat soalan. Bagi menjawab soalan itu, murid perlu menekan simbol yang terdapat jawapan yang disediakan. Dan yang terakhir, masa yang diberikan untuk menjawab soalan ialah 5 minit sahaja. Seterusnya adalah cara bermain cari perkataan. Pertama sekali, murid perlulah membaca soalan yang telah diberikan dengan teliti. Yang kedua, murid hendaklah melihat gambar yang dipaparkan dan meneliti ayat yang disediakan sebagai panduan untuk menjawab soalan tersebut. Dan yang terakhir, untuk menjawab soalan tersebut, murid hendaklah mencari perkataan tersebut di dalam kotak-kotak yang kotak yang mempunyai banyak huruf-huruf berdasarkan gambar dan ayat yang diberikan. Okey. Seterusnya bagi permainan pertama iaitu teka silang kata. Bagi kaedah pembangunan permainan teka silang kata, yang pertama kami membuat soalan berdasarkan kitab Raja Empat, tajuk najis dan dibahagikan kepada 3 tahap. Yang kedua, kami membuat soalan dan menggunakan insert shape untuk membuat nombor soalan. Ketiga, menggunakan insert shape lagi untuk membina kotak silang kata dan jawapan bagi setiap kotak untuk jadi satu perkataan jawapan. Yang keempat, setiap perkataan jawapan diasingkan hurufnya kepada beberapa bahagian dan diselitkan juga huruf yang salah untuk dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Kelima, setiap huruf di-animation supaya berhubung dengan kotak kosong yang ada. Jika tekan tertikus pada huruf yang ada, huruf tersebut akan masuk ke dalam kotak yang dah disediakan. Bagi huruf yang salah pula, huruf tersebut tidak akan bergerak walaupun sudah tekan dengan tertikus. Keenam, ulang konsep yang sama pada ketiga-tiga tahap permainan yang lain. Manakala kaedah penggunaan dalam kelas diaplikasikan di akhir PNP sebagai uji ingatan pelajar dalam subtopik yang telah dipelajari seperti najis pada hari itu. Guru memaparkan slide permainan silang kata di hadapan dan meminta pelajar untuk fokus dengan slide yang sedang ditayangkan. Lepas tu pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan, kemudian pelajar diminta membaca soalan dengan teliti dan akan diberikan masa untuk berbincang sebelum menjawab. Setiap kumpulan diminta menghantar seorang wakil sahaja untuk menjawab satu soalan bagi setiap tahap. Dan setiap tahap perlulah wakil yang berbeza supaya semua pelajar dapat memainkan peranan.
Pelajar perlu menekan huruf yang telah disediakan. Sekiranya huruf yang dipilih itu benar, maka ia akan masuk ke dalam kotak. Dan kalau huruf yang dipilih itu adalah salah, huruf tersebut tidak akan bergerak. Ganjaran akan diberikan kepada semua pelajar dan pelajar yang telah mencuba. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh permainan setiap tahap. Ini contoh permainan bagi tahap yang pertama, tahap 1. Ini contoh permainan tahap 2. Ini pula adalah permainan contoh permainan bagi tahap 3. Itu sahaja pada game silang kata. Okey, bagi permainan teka jalan benar, kaedah pembangunan permainan ini ialah pertama sekali membuat beberapa lakaran untuk dipilih 3 sahaja yang paling sesuai, cantik dan menarik mengikut tahap. Seterusnya, selepas dipilih oleh ahli kumpulan, maka bermulalah dengan membuat tapak terlebih dahulu dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, iaitu Microsoft PowerPoint 2016. Okay, seterusnya, tapak yang dibina ialah menggunakan slide master yang ditetapkan dengan warna, bentuk animasi dan bunyi latar. Kemudian, memilih bentuk dan warna yang sesuai dengan tapak yang telah dipilih agar kontra dengan warna tapak. Kemudian, memasukkan kesan bunyi dan animasi yang sesuai apabila ditekan. Selepas itu, kami menguji slide sama ada dalam keadaan baik atau buruk, iaitu lancar atau tidak lancar, supaya apabila ditayangkan, jika didapati kesalahan, secara manual akan ditukar supaya kelihatan lancar dan baik-baik sahaja. Apabila ditayangkan semula dan didapati bahawa slide yang dibina ini berjalan lancar dan tiada kesalahan, maka bolehlah permainan ini dijalankan untuk penggunaan di dalam kelas. Seterusnya, bagi kaedah penggunaan di dalam kelas pula, permainan ini untuk menguji minda murid mencari jalan keluar daripada tersilap langkah. Maksudnya, kita nak tengok murid tersebut peka atau tidak ketika pembelajaran dijalankan. Jadi selesai sahaja sesi pembelajaran, guru akan membuka permainan ini untuk dipamerkan kepada murid di dalam kelas. Kemudian, guru akan menerangkan cara untuk bermain permainan ini dengan tertibnya. Pertama sekali, guru akan memanggil beberapa orang murid untuk menyertai permainan ini. Seterusnya, guru bahagikan murid mengikut tahap yang terdapat di dalam permainan ini, iaitu tahap pertama yang tahap rendah, kedua tahap sederhana dan ketiga ialah tahap tinggi. Selepas itu, murid akan dalam kategori itu, iaitu beberapa orang murid ini akan melakukan permainan bagi tahap 1. Kedua, kumpulan 2 adalah bagi tahap 2 dan kumpulan ketiga adalah bagi tahap ketiga. Setelah itu, murid-murid akan menjawab soalan yang diberikan, maka masa yang diberikan adalah selama 5 minit sahaja. Selesai sahaja murid-murid menjawab, maka tamatlah sesi pembelajaran yang diajar pada hari tersebut. Okey, seterusnya saya Ana Jiha. Saya Ana Jiha binti Abu Usman akan menerangkan mengenai cari perkataan.
Okey. Pada mulanya kaedah pembangunan. Kaedah pembangunan permainan. Pada permulaannya kami merancang soalan bagi 3 tahap permainan yang dibuat. Yang seterusnya kami menggunakan shape untuk meletakkan soalan-soalan yang telah dibincangkan tadi. Seterusnya mencari gambar-gambar. Kami mencari gambar-gambar yang diperlukan di dalam aplikasi Google. Kemudian kami masukkan gambar tersebut menggunakan insert ke dalam slide bahagian permainan, cari perkataan yang telah disediakan. Lalu kami menyusun gambar tersebut mengikut kreativiti. Sebagai contohnya, membentukkan sisi gambar menggunakan format picture, picture border, picture effects and picture layout. Seterusnya, kami menggunakan shape untuk membuat kotak-kotak yang banyak untuk mengisi huruf-huruf yang perlu dibentuk menjadi satu perkataan sebagai permainannya. Seterusnya memasukkan huruf-huruf yang penting ke dalam kotak berdasarkan jawapan daripada gambar yang disediakan. Kemudian pada kotak huruf yang akan menjadi perkataan tersebut, kami meletakkan fill color daripada animation sebagai warna kepada jawapan yang bakal ditekan. Kat sini nampak macam perbezaan daripada kotak jawapan tu dengan kotak yang lain. Kami juga menggunakan sound yang berbunyi chimes pada huruf terakhir bagi setiap perkataan supaya murid tahu jawapan benar atau salah. Contoh kalau macam perkataan tu ejaan muntah, mim, waw, nun, taha dekat kotak ha tu kami letakkan bunyi pilih perkataan yang dipilih. Seterusnya kaedah penggunaan dalam kelas. Permainan ini digunakan selepas tamat pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas bagi pelajaran najis dan cara menyucikannya. Pada mulanya guru memaparkan slide menggunakan komputer, LCD, speaker untuk menayangkan permainan cari perkataan ni. Kemudian guru memanggil murid salah seorang bergilir-gilir untuk menjawab permainan ini. Tujuannya adalah untuk biar bagi semua murid, ramai murid dapat rasa bermain permainan ini. Pada mulanya murid perlu membaca soalan yang telah diberikan dengan teliti. Kalau macam baca soalan, lepas tu dia kena melihat gambar-gambar yang tersedia tu sebagai jawapan untuk dia mengeja di dalam kotak-kotak, mencari ejaan di dalam kotak-kotak yang banyak tadi tu. Lepas tu untuk menjawab tersebut, murid hendaklah mencari perkataan tersendiri dulu. Lepas tu dia menekan menggunakan tertikus mengeja perkataan tersebut untuk menjawabnya. Itu saja. Kita tengok kita ada 3 tahap permainan. Yang ini adalah bentuk bagi cari perkataan tahap pertama. Contoh macam tadi saya cakap tu yang contoh gambar muntah, murid perlu mencari jawapan di dalam kotak-kotak ini dengan mengejanya perkataan muntah. Seterusnya permainan di tahap 2. Permainan di tahap 2 adalah seperti ini. Dia bertambah dari segi soalan, bertambah dari segi gambar tu. Seterusnya bagi tahap ketiga ni, kami buat kelainan sikit, dia tiada gambar. Tapi murid perlu membaca soalan dengan teliti dan menjawabnya dengan betul. Jadi jawapannya tak nampak dalam gambar, dia kena jawab soalan untuk uji tahap kefahaman dia orang. Sekian dari saya. Sekian daripada ini merupakan kru produksi yang mencipta permainan pendidikan ini. Ada An-Najihah, Husna, Huda, Ain dan Nabilah. Seterusnya
Okay, ini merupakan link Weebly bagi projek kami ini. Sekian, terima kasih. Saya akan menunjukkan cara permainan yang pertama, iaitu teka silang kata. Okey, seterusnya ini contoh permainan bagi tahap 1 bagi teka silang kata. Contoh permainan tahap 1. Bagi permainan teka silang kata, pelajar diminta membaca soalan di tepi ni, soalan yang diberikan. Kemudian pelajar perlu menekan di antara huruf-huruf yang telah disediakan untuk dimasukkan ke dalam kotak ni. Contoh soalan pertama, najis ringan. So untuk menjawab, pelajar hanya perlu tekan di sini. Najis. Ni. Setiap kali pelajar tekan akan bunyi clap hand. Contoh yang kedua, najis berat. Sini meme sudah disediakan, so pelajar tidak perlu tekan lagi. Dan bagi soalan ketiga, najis sederhana. Dah jadi mutawasidah. So bagi yang perkataan yang tidak berkenan, perkataan tidak akan bergerak langsung, dah hanya bergoyang saja. Itu saja, terima kasih. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara permainan bagi permainan teka jalan benar. Okey. Permainan teka jalan benar bagi tahap pertama. Pertama sekali, kita perlu membaca soalannya. Najis terbahagi kepada berapa bahagian? Jawab dalam masa 5 saat. Jawapannya 3 bahagian. Maka jawapan yang diberikan adalah betul. Seterusnya, bagi permainan tahap kedua pula, cara permainannya adalah sama. Yang membezakannya adalah soalannya. Bagi soalan tahap kedua ini, soalannya lebih susah sedikit daripada tahap pertama yang dipaparkan tadi. Seterusnya, bagi permainan teka jalan benar ini, bagi tahap ketiga ialah, bagi tahap ketiga ini, ianya mempunyai cabaran. Jadi, mari kita lihat soalannya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Ali perlu melalui 3 cabaran. Mari bantu Ali. Untuk memulakan perjalanan Ali, kita perlu menekan gambar ini. Setelah sampai di cabaran pertama, kita tekan cabaran pertama. Cabaran pertama, soalannya, najis ialah benda apa pada hukum syarak? Jawab dalam masa 5 saat. Jawapannya kotor. Mumtaz. Maka jawapannya betul dan kita maju untuk seterusnya. Teruskan perjalanan dengan menekan gambar kedua. Sampai di cabaran kedua, soalannya ialah peluh, air mata air, tahi mata dan tahi bayi.
Antara di atas yang manakah adalah najis? Yang pertama, peluh. Yang kedua, air mata air. Yang ketiga, tahi mata. Yang keempat, tahi bayi. Jawab dalam masa 5 saat. Jawapannya, tahi bayi. Mumtaz. Maju lagi. Teruskan perjalanan. Bagi cabaran yang terakhir iaitu cabaran ketiga, soalannya berbentuk begini. Carta di sebelah adalah cara menyucikan najis. Yang pertama, buangkan najis. Yang kedua, renjas air di atas tempat terkena najis. Dan yang terakhir ialah lap air renjisan hingga kering. Pada pendapat kamu, apakah jenis najis tersebut? Yang pertama, najis berat. Yang kedua, najis ringan. Dan yang ketiga, najis sederhana. Jawab dalam masa 3 saat. Jawapannya, najis ringan. Adakah ianya betul atau salah? Maaf, cuba lagi kerana jawapan ini salah. Jadi, ulang lagi sekali. Jawapan sebenarnya ialah najis sederhana. Mumtaz. Maju untuk pulang ke rumah. Setelah Ali sampai di rumah, maka permainan ini selesai. Maka tamatlah sudah pembelajaran untuk pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang ni saya akan menunjuk pula permainan yang ketiga iaitu teka silang kata. Okey, seterusnya ni di tahap yang pertama, cari perkataan. Okey, pada mulanya pelajar perlu membaca soalan yang tertera di sini iaitu namakan najis-najis tersebut. Okey, dekat sini ada gambar-gambar. Gambar ni adalah sebagai jawapan sebenarnya. Cuma pelajar perlu mengeja berdasarkan gambar ni. Mengejanya dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi dan cari dekat dalam kotak-kotak yang terdapat di sini. Contohnya ini gambar muntah dan pelajar perlu mengejanya. Mim, waw, nun, ta, ha. Pada di akhir kotak, di akhir perkataan ni akan berbunyi chimes sebagai tanda jawapan dia adalah betul. Okey, seterusnya ni gambar darah. Jadi ejaannya dal, alif, ra, ha. Okey, seterusnya ni gambar tahi. Ta, alif, ha, ya. Seterusnya, najis seterusnya adalah air kencing. Alif, hamzah, ya, ra, kaf, nun, ca, ya, nga. Tapi kalau pelajar tekan di kotak-kotak yang lain, dia tidak akan mengeluarkan apa-apa sebab itulah perbezaan antara jawapan dan bukan jawapan. Sekian daripada permainan ini.